Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum saya meneruskan perbincangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Nur Akilah Irsalina binti Azuki dan rakan seperjuangan saya adalah Tasnim Izzah binti Ahmad Fuad. Jadi, pada hari ini kami akan membuat perbincangan tentang analisis asas tata bahasa berdasarkan kerja kursus sejarah perkembangan bahasa Melayu. Berikut berkaitan dengan ayat kesalahan huruf besar. Yang pertama, hal ini kerana semasa kedatangan agama Islam, Hindu dan penjajah Eropah ke Asia Tenggara berlakunya perbezaan antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Dalam ayat ini terdapat 3 kesalahan huruf besar. Yang pertama, bahasa Melayu kuno. Ki kuno huruf besar, ki huruf besar perlulah ditukarkan kepada ki huruf kecil. Yang seterusnya, bahasa Melayu klasik. Klasik ki huruf besar perlulah ditukarkan kepada k huruf kecil. Kemudian, bahasa Melayu moden, m huruf besar perlulah ditukarkan kepada m huruf kecil. Kedua, sebelum kedatangan pedagang India di Kepulauan Melayu, bahasa yang telah digunakan oleh masyarakat ialah bahasa Melayu purba. Dalam ayat ini terdapat 1 kesalahan huruf besar, iaitu bahasa Melayu purba. P purba huruf besar perlulah ditukar kepada P huruf kecil. Ayat yang ketiga, tegasnya zaman Sriwijaya iaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi merupakan zaman bermulanya kegemilangan bahasa Melayu. Dalam ayat ini terdapat 1 kesalahan huruf besar iaitu Masihi. M besar perlulah ditukarkan kepada M kecil. Ayat yang terakhir, antara contoh perkataan bahasa Melayu yang berasal dari Portugis ialah baldi, iaitu dalam bahasa Portugis ialah balde. Dalam ayat ini terdapat 1 kesalahan huruf besar iaitu contoh C huruf besar perlulah ditukarkan kepada C huruf kecil. Kesalahan tata bahasa yang kedua adalah kesalahan bahasa. Ayat pertama tentang kesalahan bahasa adalah bahasa Melayu merupakan warisan kepada generasi baharu. Dalam ayat ini, baharu merupakan kesalahan bahasa. Kenapa baharu salah? Kerana baharu bermaksud sesuatu yang tidak buruk, tidak lama, belum pernah atau belum lama terpakai. Jadi, yang sebetulnya bagi baharu ialah baru kerana kata ini merujuk kepada masa atau waktu iaitu belum berapa lama lagi, sesudah, tidak lama sebelum ini dan lain-lain lagi yang sama maksud dengannya. Jadi, ayat yang betul bagi kesalahan bahasa ini adalah bahasa Melayu merupakan warisan kepada generasi baru. Ayat yang kedua pula, mengetahui perbezaan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik pada semua masyarakat haruslah dibincangkan dalam usaha memahami kewujudan bahasa Melayu ini. Terdapat 3 kesalahan bahasa. Yang pertama, mengetahui. Yang kedua, antara. Yang ketiga, pada. Perkataan yang betul bagi mengetahui adalah pengetahuan mengenai. Bagi kesalahan bahasa yang kedua, antara. Kenapa antara salah? Kerana menunjukkan perbandingan sebahagian daripada, lebih kurang dan dalam lingkungan. Jadi, yang sebetulnya adalah di antara kerana merujuk tempat, jarak di tengah antara 2 benda. Kesalahan bahasa yang ketiga dalam ayat ini, pada. Kenapa pada salah? Kerana merujuk kepada waktu dan masa, merujuk kepada tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja dan lain-lain lagi. Jadi, bahasa yang betul adalah kepada, yang menyatakan sasaran dan sebagainya.
Yang ketiga pula, persoalannya adalah masyarakat pada generasi ini tahu tentang sejarah perkembangan awal bahasa Melayu. Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama adalah, yang kedua ini adalah perkataan yang sesuai bagi adalah ialah adakah, kerana ia merujuk kepada soalan ataupun pertanyaan. Kemudian bagi perkataan yang betul ini adalah kini, kerana ini merujuk kepada sesuatu yang berada berdekatan dengan kita. Manakala kini bermaksud sekarang ini, waktu ini. Jadi, ayat yang sesuai bagi kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat ini adalah persoalannya, adakah masyarakat pada generasi kini tahu tentang sejarah perkembangan awal bahasa Melayu? Ayat yang keempat pula, sebelum kedatangan pedagang India di Kepulauan Melayu, bahasa yang telah digunakan oleh masyarakat ialah bahasa Melayu kuno. Dalam ayat ini terdapat satu kesalahan bahasa, iaitu di. Kenapa di salah? Kerana fungsinya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Jadi, bahasa yang betul adalah ke, kerana fungsinya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah tuju. Jadi, ayat yang sebetulnya adalah sebelum kedatangan pedagang India ke Kepulauan Melayu, bahasa yang telah digunakan oleh masyarakat ialah bahasa Melayu kuno. Baiklah, terdapat 6 ayat yang berkaitan dengan kesalahan bahasa. Yang pertama, bahasa ini menjadi bahasa pentadbiran atau sebagai lingua franca. Perkataan yang salah ialah atau. Yang kedua, ini merupakan suatu bukti catatan yang tertua tentang bahasa Melayu. Perkataan yang salah, suatu. Yang ketiga, walaupun kerajaan Sriwijaya sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, kerajaan ini tetap tidak menyingkirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kegiatan pentadbiran, perdagangan dan sebagainya. Perkataan yang salah, kuat dipengaruhi. Seterusnya, zaman peralihan ini bermula pada abad yang ke-14. Perkataan yang salah, pada abad yang ke-14. Seterusnya, pada abad ke-11, zaman ini telah bermula dan berlanjutan sehingga abad yang ke-11. Perkataan yang salah, abad yang ke-11. Seterusnya, terdapat banyak ciri-ciri bahasa Melayu klasik, antaranya ialah dari segi tulisan dan ejaan, kosakata dan tata bahasa. Perkataan yang salah, dan. Baiklah, di sini ialah pembetulan bagi kesalahan bahasa yang disebutkan sebentar tadi. Perkataan yang salah, atau, digantikan dengan perkataan dan. Seterusnya, suatu digantikan dengan satu. Kuat dipengaruhi digantikan dengan kuat kerana dipengaruhi. Pada abad yang ke-14 digantikan pada abad ke-14. Abad yang ke-11 digantikan abad ke-11. Dan digantikan dengan perkataan serta. Yang ke-11, antara bukti kewujudan bahasa Melayu klasik ialah melalui 3 buah batu bersurat. Dalam ayat ini terdapat satu kesalahan bahasa, iaitu ialah melalui 3. Jadi, bahasa yang betul adalah ialah 3. Ke-12, batu bersurat yang pertama ialah di Pagaruyung, Minangkabau, iaitu bertarikh 1356 Masihi. Dalam ayat ini terdapat satu kesalahan bahasa, iaitu dan bahasa yang betul adalah yang, kerana iaitu merujuk kepada contoh atau seperti. Yang ke-13, lebih daripada 600 perkataan yang berasal dari bahasa Sanskrit yang terdapat di dalam bahasa Melayu.
Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama, bahasa Sanskrit yang terdapat. Yang sebetulnya adalah bahasa Sanskrit terdapat. Kesalahan kedua pula adalah di dalam. Yang sepatutnya adalah dalam, kerana di dalam merujuk kepada sesuatu ruang. Yang ke-14, antara contoh perkataan bahasa Melayu yang berasal dari Portugis ialah baldi, iaitu dalam bahasa Portugis ialah balde. Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama, berasal dari Portugis. Bahasa yang betul adalah berasal dari perkataan Portugis. Kesalahan kedua pula adalah ialah. Ialah salah kerana terdapat dua kali pengulangan ialah. Jadi, ialah yang kedua perlulah digantikan kepada ditulis sebagai. Yang ke-15, oleh itu, dengan secara langsung, kosakata dalam bahasa Melayu telah dipengaruh oleh bahasa Belanda. Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama, dengan secara langsung. Bahasa yang betul adalah secara langsung. Kesalahan bahasa yang kedua pula, dipengaruh. Jadi, bahasa yang betul adalah dipengaruhi. Yang ke-16, pengaruh bahasa Inggeris mula berpengaruh ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-18. Dalam ayat ini terdapat satu kesalahan bahasa, iaitu berpengaruh ke dalam. Jadi, bahasa yang betul adalah mempengaruhi. Yang ke-17, ini menyatakan bahawa penjajah Inggeris sedang bermula di tanah Melayu. Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama, ini menyatakan bahawa. Jadi, bahasa yang betul adalah hal ini menunjukkan bahawa. Kesalahan kedua pula adalah sedang. Kenapa sedang salah? Sedang merujuk kepada perkara yang masih berlaku. Jadi, bahasa yang betul adalah telah. Telah merujuk kepada perkara yang telah berlalu. Yang ke-18, pengaruh Inggeris ini sangat berkuasa sehingga menakluki bahasa Melayu dan merupakan bahasa rasmi dan bahasa antarabangsa. Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama, sehingga menakluki. Jadi, bahasa yang betul adalah sehingga berjaya menakluki. Kesalahan kedua pula adalah merupakan bahasa rasmi dan bahasa antarabangsa. Jadi, bahasa yang betul adalah merupakan bahasa rasmi serta bahasa antarabangsa. Yang terakhir, selain itu, sikap orang Melayu juga lebih mengagungkan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Dalam ayat ini terdapat dua kesalahan bahasa. Yang pertama, juga lebih. Jadi, bahasa yang betul adalah yang gemar. Kesalahan kedua adalah daripada. Jadi, bahasa yang betul adalah berbanding. Kenapa berbanding adalah betul? Kerana terdapat dua perkara untuk dijadikan perbandingan. Berikut merupakan ayat yang berkaitan dengan kesalahan tanda baca. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan warisan kepada generasi baru kerana tata bahasa di dalam bahasa Melayu mengalami perubahan dari segi struktur ayat, bunyi, bentuk kata dan erti. Kesalahan tanda baca pada perkataan bentuk kata. Seterusnya, hal ini kerana semasa kedatangan agama Islam,
Hindu dan penjajah Eropah ke Asia Tenggara, berlakunya perbezaan antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Kesalahan tanda baca pada perkataan hal ini kerana Asia Tenggara bahasa Melayu klasik. Yang ketiga, menurut Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmud 2015, hal yang belum dihadapi oleh kaum Bumiputera ialah nama bahagian tubuh badan, barang perdagangan, perkataan, agama dan berbagai lagi. Kesalahan tanda baca pada perkataan Hashim Haji Musa. Seterusnya, walaupun kerajaan Sriwijaya sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, kerajaan ini tetap tidak menyingkirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kegiatan pentadbiran, perdagangan dan sebagainya. Kesalahan tanda baca pada perkataan perdagangan. Antara peranan bahasa ini ialah sebagai lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Kesalahan tanda baca pada perkataan bahasa rasmi. Ayat panjang, berulang dan berbelit dan ayat yang menggunakan ayat songsang dan ayat pasif merupakan contoh bagi ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Kesalahan tanda baca pada perkataan berulang. Antara contoh peminjaman kosakata dan imbuhan dalam bahasa Arab ialah iman, soal, qaryah dan duniawi. Kesalahan tanda baca pada perkataan qaryah. Oleh itu, dengan secara langsung, kosakata dalam bahasa Melayu telah dipengaruh oleh bahasa Belanda. Kesalahan tanda baca pada perkataan oleh itu. Antara pengaruh bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu ialah dari segi kosakata, imbuhan, bunyi peribahasa, nahu dan tulisan. Kesalahan tanda baca pada perkataan nahu. Pembetulan bagi kesalahan tanda baca dalam ayat sebentar tadi ialah bentuk kata dibetulkan, bentuk kata, koma, hal ini kerana, pembetulan, hal ini kerana, koma, Asia Tenggara, pembetulan, Asia Tenggara, koma, bahasa Melayu klasik, pembetulan, bahasa Melayu klasik, koma, Hashim Haji Musa, pembetulan, Hashim Haji Musa, koma, perdagangan, pembetulan, perdagangan, koma, bahasa rasmi, pembetulan, bahasa rasmi, koma, berulang, pembetulan, berulang, koma, qaryah, pembetulan, qaryah, koma, oleh itu, pembetulan, oleh itu, koma, dan terakhir sekali, nahu, pembetulan, nahu, koma. Sambungan ayat berkaitan kesalahan tanda baca. Ayat yang pertama, misalnya perkataan seperti karana, atafa dan tatkala. Kesalahan tanda baca pada perkataan atafa. Ayat yang kedua, kebanyakan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara mereka. Kesalahan tanda baca pada perkataan Singapura. Ayat yang ketiga, selain daripada bahasa Inggeris, Hindu atau Urdu dan Mandarin, bahasa Melayu merupakan bahasa keempat di dunia yang sering digunakan dan dituturkan dengan jumlah anggaran sebanyak 300 juta orang lebih. Kesalahan tanda baca pada perkataan Hindu atau Urdu. Bahasa Melayu kuno mempunyai 3 sistem tulisan iaitu tulisan Palava, Rencong dan Kawi. Kesalahan tanda baca pada perkataan Rencong. Terdapat banyak perubahan yang berlaku tidak kira dari aspek bentuk tulisan, struktur ayat dan kosakata. Kesalahan tanda baca pada perkataan struktur ayat. Pada masa itu, Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor Riau dan Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Melayu yang penting. Kesalahan tanda baca pada perkataan Kerajaan Johor Riau. Oleh sebab itu, wujudlah pakar-pakar dalam bidang penulisan seperti Hamzah Al-Fansuri, Syekh Nuruddin Al-Raniri dan Abdul Rauf Al-Sinkil. Kesalahan tanda baca pada perkataan Syekh Nuruddin Al-Raniri.
Apabila ramainya pakar penulis yang handal lagi bijaksana, maka terbitlah beberapa karya agung seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Hang Tuah, Sulalatus Salatin dan banyak lagi hasil karya tersohor yang lain. Kesalahan tanda baca pada perkataan Sulalatus Salatin. Berikut merupakan pembetulan bagi kesalahan tanda baca dalam ayat sebentar tadi. Yang pertama, Atava, pembetulan Atava, Singapura, pembetulan Singapura, Hindu atau Urdu, Hindu atau Urdu, Rencong, pembetulan Rencong, struktur ayat, pembetulan struktur ayat, Kerajaan Johor Riau, pembetulan Kerajaan Johor Riau, Syekh Nuruddin Al-Raniri, pembetulan Syekh Nuruddin Al-Raniri, Sulalatus Salatin, pembetulan Sulalatus Salatin, Berikut merupakan ayat yang berkaitan dengan kesalahan ayat. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan warisan kepada generasi baru kerana tata bahasa di dalam bahasa Melayu mengalami perubahan dari segi struktur ayat, bunyi, bentuk kata dan erti. Perkataan yang mengandungi kesalahan ayat ialah di dalam. Perkataan di dalam hanya digunakan pada tempat yang mempunyai ruang atau jarak fizikal sahaja. Seterusnya, walaupun kerajaan Sriwijaya sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, kerajaan ini tetap tidak menyingkirkan bahasa Melayu sebagai bahasa kegiatan pentadbiran, perdagangan dan sebagainya. Kesalahan ayat kuat dipengaruhi. Perkataan kuat dipengaruhi kurang gramatis. Bagi menggantikan perkataan tersebut akan digantikan dengan perkataan kuat kerana dipengaruhi. Seterusnya, setiap dialek ini mempunyai kelainan yang agak jelas dan ketara, dan hal ini telah menjadikan bahasa Melayu menjadi lebih menarik dan unik untuk dipelajari serta difahami. Perkataan dan hal ini salah kerana dalam ayat tersebut terdapat dua perkataan dan. Jadi, bagi menggantikan perkataan dan tersebut lebih gramatis kerana perkataan dan hal ini itu diganti menjadi malahan. Seterusnya, bentuk dan pola kata bahasa ini lebih mudah untuk digunakan dan dituturkan jika dibandingkan dengan bahasa lain. Jelas di sini, dalam ayat tersebut terdapat dua perkataan dan. Jadi, bagi menggantikan perkataan dan yang kedua, kita gantikannya dengan perkataan serta. Seterusnya, selain daripada bahasa Inggeris, Hindu atau Urdu dan Mandarin, bahasa Melayu merupakan bahasa keempat di dunia yang sering digunakan dan dituturkan dengan jumlah anggaran sebanyak 300 juta orang lebih. Perkataan 300 juta orang lebih di sini kurang gramatis. Jadi, bagi menjadikan ayat ini lebih menarik, perkataan lebih diletakkan di bahagian hadapan, iaitu lebih 300 juta orang. Baiklah, di sini kita dapat lihat pembetulan kesalahan ayat sebentar tadi. Yang pertama, di dalam, kita akan gantikan perkataan di dalam dengan perkataan dalam. Seterusnya, kuat dipengaruhi, pembetulan kuat kerana dipengaruhi. Seterusnya, dan hal ini digantikan menjadi malahan. Perkataan dan digantikan menjadi serta. Seterusnya, 300 juta orang lebih menjadi lebih 300 juta orang. Berikut merupakan ayat yang berkaitan dengan kesalahan ejaan. Yang pertama, persoalannya adalah masyarakat pada generasi ini tahu tentang sejarah perkembangan awal bahasa Melayu. Yang kedua, 4 batu bersurat 5 ini menggunakan huruf Palava. Ayat panjang, berulang dan berbelit, dan ayat yang menggunakan ayat songsang, san, ayat pasif merupakan contoh bagi ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Akhir sekali, tulian kawi. Pembetulan bagi kesalahan ejaan yang pertama adalah pembetulan adakah, huruf, pembetulan huruf, san, pembetulan dan, tulian, pembetulan tulisan.